أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bertemu kita lagi dalam My Book Time siri ke-56 yang dibawakan khas oleh Mohon Buku. Jadi tuan-tuan yang tengah menyaksikan, jangan lupa like dan share untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripada live kita pada pagi ini. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita akan membincangkan pada siri yang ke-56 ini, kita akan membincangkan sebuah buku yang bertemakan, yang bertajuk Kod Kepimpinan Perempuan. Jadi kita nak tahu juga siapa yang akan menyampaikan info berkaitan dengan buku Kod Kepimpinan Perempuan ni. Jadi kita kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi saya dengan rendah hatinya kita nak memperkenalkan panel kita pada pagi yang berbahagia ini. Panel kita di bawah khas daripada Kelantan lah. Kalau saya di Kedah, jadi panel kita berada nun jauh di Kelantan. Jadi panel kita adalah Hana binti Saleh, berasal daripada Kelantan, tinggal di Pasir Tumbuh, Kelantan, bekerja sebagai seorang guru Al-Quran di UK Global Sdn Bhd dan juga buat kelas persendirian secara part time. Itu secara latar belakang secara ringkas. Sebenarnya dari segi bidang pendidikan, Cik Hana binti Saleh merupakan pemegang Diploma Tahfiz Qiraat Takhasus Dakwah Darul Quran JAKIM dan ijazah sarjana muda Quran Sunnah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Jadi saya memperkenalkanlah kita punya panel hari ini. Ahlan wa sahlan buat Kak Hana lah saya panggil. Mudah kita panggil kepada Kak Hana. Ahlan wa sahlan Kak Hana. Okay, terima kasih kepada Amirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amirah untuk perkenalan. Okay, Alhamdulillah pagi ini diberi kesempatan lah untuk bersama-sama dalam momen buku untuk mengupas satu buku yang mungkin ada dah kenal, mungkin ada yang tak pernah kenal. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama lah kenal apa buku yang akan kita kupaskan khas untuk pengetahuan para penonton lah hari ini insyaAllah. Kita nak tahu jugalah tajuk buku cerita sendiri. Buku ini tajuk Kod Kepimpinan Perempuan. Dari segi Kak Ana mungkin boleh bedah sedikit lah di peringkat permulaan kan. Boleh beritahu kepada hadirin yang menonton tentang apa itu, kaitan lah sedikit sebanyak berkaitan buku ni sendiri dan juga pandangan Kak Hana sendiri berkaitan dengan buku ni dan juga cara ataupun gaya penulisan buku ni. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Kak Hana untuk sila yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah buku hari ini adalah bertajuk Kod Kepimpinan Perempuan yang ditulis pak nama panjangnya Kod Kepimpinan Perempuan Menjadi Perempuan Berkarisma dan Berpengaruh. Buku ini kecil saja, bersaiz A5 iaitu separuh daripada A4, maknanya sangat kecil lah. Okay. Dan sangat mesra lah untuk pembaca, senang dibawa dan ringan. Terbagi sebanyak 153 muka surat yang bercetak di dalam buku ini. Merupakan buku keluaran PTS Publication yang diterbitkan pada tahun lepas 2021. Dan kalau tengok pada bentuk buku ni pun ataupun corak dia tidak terlalu syarat dengan corak dan juga warna, hanya menggunakan dua warna sahaja, iaitu latar belakangnya putih. Kalau tengok kan buku dia menariklah, warna dia pun biasanya kalau kita tengok pada jauh macam warna pink kan. Bila disebut warna pink ataupun merah jambu ni mesti ada kaitan dengan perempuan. Okay, tapi warna dia tidak terlalu pinky lah, tidak terlalu pinky,
dia adalah daripada keluarga warna purple. Macam saya pun tak pandai lah warna jenis-jenis warna purple ni, tapi lebih kurang macam warna lilac macam tu. Boleh tengoklah jenis-jenis warna purple, purple pink macam tu. Dan kalau tengok sekali pintas memang nampak macam buku untuk perempuan. Nanti kita akan kupas lah apa yang menariknya, dan kalau tengok tajuk pun adalah berkenaan dengan perempuan. Maknanya kalau seorang perempuan tu tengok buku ni, pada pandangan saya lah, saya pun memang tengok first pun satu dengan tajuk dia dan satu lagi dengan kata apa design dia, sangat simple. Dan kalau tengok dalamnya adalah menggunakan cetakan dakwat yang berwarna, bukan warna hitam tapi warna macam warna dark purple macam tu. Dan menarik perhatian lah. Dan dari sudut tulisannya, kalau tengok sangat sesuai lah dengan semua peringkat umur, sebab tulisan walaupun buku ni kecil tapi menggunakan tulisan yang kata apa saiz yang agak besar lah, mungkin font dalam 14, 12 atau 14 macam tu. Kemudian memang simple dan bagi saya sesuai untuk pembacaan semua peringkat umur. Semua peringkat umur, maknanya dewasa daripada umur remaja sehingga kepada dewasa lah, insyaAllah. Okay. Untuk buku ini ditulis oleh 3 orang penulis. Yang pertama adalah Puan Suhaili Ihsan, yang kedua adalah Puan Azhar AR, dan juga yang last sekali adalah Puan Hidayah Jaafar. Yang mana ketiga-tiga penulis buku ini adalah trainer. Maknanya mereka yang berpengalaman dalam organisasi, mereka yang berpengalaman dalam dunia training kepimpinan, dan mereka yang banyak berkecimpung dalam bidang kepimpinan lah. Seperti mana macam Puan Suhaili Ihsan merupakan CEO kepada ABS Education, iaitu di bawah kelolaan Ainun Business School. Siapa kenal Puan Ainun yang BTS Publication tu, ketiga-tiga penulis ni bernaung di bawah ABS Education, yang mana Suhaili Ihsan ni dia khusus dalam bidang pendidikan lah. Maksudnya dia dah pendidikan berkaitan dengan bisnes. Mana pengalaman beliau menubuhkan pusat tuition, menubuhkan sekolah tadika dan pusat asuhan kanak-kanak. Okay, kemudian manakala Puan Azhar AR adalah merupakan seorang penulis. Kalau siapa yang biasa ataupun minat dalam bidang penulisan, beliau memiliki sertifikat professional trainer, seorang penulis, seorang blogger. Memang kalau siapa yang suka baca buku berbentuk e-book ke cerpen ke novel, boleh kenal lah dengan Puan Azhar AR ni. Dan yang sekali adalah Puan Nur Hidayah Jaafar. Dalam ketiga-tiga penulis ni, saya paling kenal dengan Puan Hidayah Jaafar lah, sebab beliau merupakan seorang trainer yang memang bahagian kepimpinan ni mesti akan bidang dia adalah berkaitan dengan kepimpinan gaya Nabi. Maknanya rasanya daripada zaman saya belajar campus dulu lagi memang dah kenal dengan Puan Hidayah Jaafar ni. Maknanya beliau banyak melatih ataupun memberikan training berkenaan dengan gaya kepimpinan Nabi, dan beliau kajilah berkenaan dengan gaya kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Okay, maka bagi saya penulis untuk ketiga-tiga penulis untuk buku ni bukan orang yang biasa-biasa, malah mereka adalah golongan perempuan luar biasa kerana mereka memimpin di peringkat organisasi dan mempunyai pengalaman yang lebih lah. Okay, dari sudut gaya bahasanya, penggunaan bahasa dalam ni standard bahasa Melayu lah, bahasa Melayu yang standard, mana tidak ada percampuran bahasa rojak. Kemudian ada penggunaan juga bahasa Inggeris yang diterjemahkan lah, bila mana mereka menggunakan frasa bahasa Inggeris akan diitalikkan perkataan tersebut dan akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan dari sudut penyusunan bahasa pun, gaya penulisan mereka ni berbentuk fakta. Maknanya bukan bukan kata santai sangatlah, tapi fakta. Maknanya kalau kita kata sistem, dia ada sistem numbering, sistem point. Itu yang menarik lah dan senang untuk kita faham. Walaupun ditulis ada dalam bentuk perenggan, tapi bila nak keluarkan poin-poin penting ataupun elemen-elemen penting akan disebutkan dalam bentuk numbering ataupun dalam bentuk di-highlightkan lah secara bold ataupun nampak lah.
Okay, dan juga ada diberikan juga gaya bahasa penulisannya dari sudut pengalaman mereka sendiri. Antaranya kalau boleh nanti akan dikongsikan lah macam mana Puan Suhaili boleh sharekan tentang pengalaman beliau dididik oleh ibu berkenaan dengan kepimpinan, dan juga pengalaman mereka bekerja bersama dengan sepanjang mereka berkhidmat lah dalam dunia training. Okay, dan menariknya lagi satu lagi buku ni adalah dia umpama seperti workbook. Kan kalau biasa kita pergi mana-mana program yang workshop, selain daripada kita dapat nota ataupun taklimat ataupun pengisian daripada speaker, kita juga akan dapat satu workbook untuk kita isi. Contoh apa vision, apa mission, habis satu-satu slot mesti ada benda yang kita kena pinpoint kan untuk isi dalam workbook tersebut. Begitu juga lah dalam buku ni, nanti saya akan tunjukkan lah di setiap bab tu dia ada bahagian-bahagian kosong seperti soalan peperiksaan. Yang mana saya rasa ia lebih praktikal lah. Nanti kita akan contohkan mengikut bab nanti insyaAllah. Mungkin itu sekadar secara ringkas lah buku ataupun pengenalan kepada buku Kod Kepimpinan Perempuan. Alam. Okey, baik. Terima kasih Kak Hana atas sedikit pengenalan awal lah kepada kita berkaitan buku Kepimpinan Perempuan. Jadi saya tertarik lah sebab kalau kita tahu selalu buku panel dia, penulis dia mungkin 1, 2. Tapi kali ni Kod Kepimpinan Perempuan ada 3 orang panel dengan latar yang berbeza. Jadi tambah saya yang tak pernah pegang buku tu pun nampak menarik lah dia punya depan dia. Kita nampak cover depan tu pun dah nampak macam memang untuk perempuan. Macam anak sebut tadi kan. Jadi nak kata memang buku ini ditulis untuk perempuan dan mereka yang menulis juga adalah mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada yang dalam bidang training, ada yang memang kerja. Jadi kita boleh tengok, saya boleh bayangkan lah dalam cerita tu mesti ada banyak unsur-unsur yang diterapkan. 3 unsur yang berbeza nak terapkan bersama dalam buku itu sendiri. Okey, baik. Itu tadi kita dah tengok secara ringkas berkaitan dengan buku tu. Jadi saya nak minta Kak Hana untuk sambung lah. Sebab saya sendiri teruja untuk tahu apa lebih lagi tentang buku ni. Okey, yang pertama boleh Kak Hana ceritakanlah tentang tema buku ni dan juga sedikit sinopsis secara ringkas lah untuk keseluruhan buku ni. Seperti Kak Hana maklumkan tadi dia ada beberapa bab kan. Jadi Kak Hana boleh bagi sedikit sinopsis untuk setiap bab yang ada dalam buku. Silakan. InsyaAllah, terima kasih kepada Amira. Buku ini kalau kita tengok memang saiznya kecil dan nipis saja, 153 tu termasuk dengan muka surat yang ada soalan-soalan work tu kan, soalan-soalan latihan tadi. Okay, dalam buku ni ada 5 bab utama yang besar yang ditulis, setiap bab ni ditulis oleh penulis yang berbeza lah. Maksudnya ketiga-tiga penulis ni mengambil bahagian masing-masing. Okay, kalau tengok pada bab pertama adalah berkenaan dengan kepimpinan. Mana kepimpinan tu secara dia terangkan tentang definisi macam mana perempuan itu dikatakan sebagai seorang pemimpin, dan yang bab pertama ni ditulis oleh Puan Suhaili Ihsan yang mana tadi saya kongsikan beliau berpengalaman dalam bidang pendidikan dan sekarang ni meluas dari sudut bisnes pendidikan di bawah ABS Education. Nak kata pengalaman dia bermula daripada tahun 2000. Boleh bilang lah berapa tahun pengalaman yang dilalui susah senangnya dalam bidang bisnes pendidikan itu sendiri kan. Okay, dan diceritakan juga tentang dalam ni adalah berkenaan bagaimana peranan wanita itu sebagai seorang pemimpin. Pemimpin wanita ni dia bukan sekadar berada dalam organisasi, maknanya sebagai seorang presiden ataupun berada sebagai seorang timbalan presiden. Kalau dalam company tu CEO ke ataupun COO ke, kalau dalam sekolah tu sebagai guru besar ataupun pengetua, bukan sekadar itu sahaja, tetapi skop kepimpinan perempuan ni disentuh secara nak menunjukkan bahawa wanita yang berada di rumah pun adalah sebagai seorang pemimpin. Macam mana seorang ibu, macam mana seorang isteri berperanan sebagai seorang pemimpin lah. Itu yang diceritakan secara umum dalam bab pertama. Dan juga dalam bab pertama juga ada satu poin penting yang dikongsikan adalah berkenaan dengan
pendidikan kepimpinan kepada anak perempuan yang bermula daripada kecil. Kat sini saya kongsikan bagaimana Puan Suhaili dia ceritakan pengalaman bagaimana ibunya mendidik dia sehingga dia menjadi siapa dia pada hari ini. So dalam ni ada dua kod utama lah, iaitu berkenaan dengan mentaliti sebagai seorang juara dan mentaliti sebagai seorang mangsa. So boleh nanti kalau nak tahu detail kena baca lah kan. Dia simple je dia punya perkongsian tetapi sangat sangat bermakna. Itu yang saya boleh sebutkan lah. Okay, kemudian dalam bab kedua ni juga ditulis oleh Puan Suhaili Ehsan berkenaan dengan salah satu ataupun satu daripada ciri seorang pemimpin adalah berkenaan dengan daya pengaruh. Dalam ini diterangkan tentang dua sub ciri, iaitu berkenaan dengan credibility dan juga dengan berkenaan dengan karisma. So dalam ni diterangkanlah siapakah individu yang berpengaruh dan diberikan analogi. Menariklah. Memang bab tu pun simple juga. Cuma bagi saya macam saya sebut tadi lah, point dia dia menggunakan sistem number. Contohnya disebutkan contoh credibility ada 4 prinsip. Untuk karisma ada 5 cara. Sebagai macam saya suka buku-buku yang dia pinpoint terus apa benda kan. Macam kalau kita pun kita suka nota, kita nak tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3. So buku ni bagi saya sangat menarik lah sebab dia akan keluarkan terus apa 4 ciri ataupun 4 prinsip credibility. Ada 5 cara karismatik yang boleh dibina. So dalam tu diterangkanlah perkara-perkara tersebut. Itu yang saya kata dia sangat fokus lah kepada penerangan kan. Okay, bab ketiga pula adalah berkenaan lagi dengan ciri-ciri kepimpinan. Disebutkan tentang bahasa ataupun gaya komunikasi lah, iaitu bahasa persuasif, iaitu bahasa yang memujuk. Okay, berkenaan bahasa ni ditulis oleh Puan Azah sebab Puan Azah ni merupakan seorang penulis dan dia juga adalah jurulatih kepada modul teknik surah Yusuf dan ada satu lagi modul budaya dan bahasa Melayu tinggi. Sebab tu bila saya baca buku ni memang saya rasa jugalah bahasa dia memang bahasa Melayu yang standard. Ada juga penggunaan bahasa yang perlu juga kita rujuk kepada kamus lah. Tapi sebenarnya dia tak terlalu complicated. Dia ada terangkan juga contoh maksud persuasif tu apa. Contoh disebut persuasif ni bermaksud memujuk. Jadi penerangan dia direct lah, senang kan. Okay, dalam bab 3 juga disebutkan dalam bentuk nombor. Okay, ada 2 perkara. Yang pertama, 8 teknik ayat dan perkataan yang perlu dielakkan. Dan yang kedua adalah 9 ciri ayat persuasif. Seronoknya bab 3 ni sebab dia mengajar kita dari sudut macam mana kita nak berkomunikasi. Dan saya nampak ini kita akan terangkan dalam next pusingan. Cuma poin-poin ni bila kita kata ada sebelum disebutkan apa gaya bahasa kena guna, dia ajar dulu apa yang kita kena elakkan, iaitu 8 teknik ayat dan perkataan yang perlu dielakkan dan 9 ciri ayat yang boleh digunakan sebagai ayat persuasif. Okey, seronoknya lah berkenaan dengan bahasa. Untuk bab keempat pula adalah berkenaan dengan penampilan. Penampilan yang ni ditulis oleh Puan Suhaili, maknanya dah 3 bab dah Puan Suhaili tulis berkenaan dengan penampilan secara umum lah, dan dalam ni juga ada istilah iaitu berkenaan dengan 3 V, iaitu visual, vokal dan juga verbal. Menarik kan? Banyak poin-poin yang kita boleh nampak secara direct dan tak perlu kita nak cari apa poin yang dia nak keluarkan sebenarnya kan. So penulis-penulis ni mereka terus keluarkan kata-kataan yang menarik ataupun kita boleh nampak direct fokus kepada perbincangan dia lah. Okay, dan juga dalam bahagian penampilan ini adalah diceritakan tentang 6 nilai Preneurship. Preneurship ni maksudnya 6 nilai personality yang bukan diambil daripada buku barat tapi diambil daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan hadis ketika Nabi menerima wahyu pertama. Kan ada hadis panjang yang diriwayatkan oleh Aisyah dan hadis ni banyak hadis mutawatir lah, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan hadis yang sahih berkenaan macam mana Nabi menerima wahyu kemudian Nabi kembali kepada Siti Khadijah. Maka dalam hadis ini dikeluarkan sifat ataupun 6 personaliti Nabi yang disebutkan oleh Khadijah isteri baginda tentang Nabi SAW. Menarik kan? Nanti kalau
bila saya akan keluarkan kenapa kita kata topik yang penampilan ni ini adalah poin yang menarik sekali untuk saya lah kan. Okay, yang last sekali adalah berkenaan dengan bab kelima. Okay, bab kelima ni ditulis oleh Puan Nur Hidayah dan saya rasa bab kelima ni antara bab yang paling panjang lah dari sudut perbahasan. Kerana apa? Dalam bab kelima ni dibincangkan tentang karisma kepimpinan gaya Nabi. Karisma kepimpinan gaya Nabi dan cara penyampaian Puan Nur Hidayah dalam bab ni sangat menarik sebab beliau mengeluarkan 5 teknik kepimpinan karismatik Nabi SAW melalui apa? Melalui 5 hadis. Beliau keluarkan 5 hadis, maknanya setiap teknik tu ada satu hadis yang panjang dan diterangkan dalam setiap hadis tu adalah berkenaan dibawakan terjemahan hadis, kemudian diterangkan apa situasi ataupun latar belakang hadis tersebut dan dikeluarkan teknik yang boleh dipelajari daripada hadis tersebut dan akhir sekali adalah kesimpulan yang boleh diambil lah daripada hadis tersebut. Itu antara bab ataupun pecahan perbincangan dalam buku ini. Dan akhir sekali ada ruang untuk plan strategik dan juga ada cabaran 31 hari untuk pembaca laksanakan. Sebab tu kadang-kadang saya kata buku ni menariknya adalah bila dia ada dia macam seperti workbook. Kita di setiap bab yang saya sebut tadi tajuk tadi, semua penghujung bab tu ada latihan yang boleh kita jawab secara personal. Dan buku ni kalau kita buat dalam bentuk organisasi, kita buat training kepada organisasi pun menarik dibuatkan secara berkumpulan. Sebab dia boleh menguji kefahaman kita tentang teknik-teknik ataupun perkara yang diajar ataupun disampaikan dan lebih praktikal sebab dia bagi kita study case, kan, dia bagi kita study case situasi kita jika melalui situasi sekian-sekian apa tindakan kita berdasarkan perkongsian teknik-teknik ataupun kepimpinan, ciri-ciri yang disebutkan dalam setiap bab tu lah. Itu menariknya lah. Dan challenge ni dibuat untuk 31 hari, mana sebulan. Habis dia baca buku ni, boleh buat cabaran, mana disediakan soalan, adakah kita laksanakan kerja-kerja tersebut ataupun tugas tersebut. Saya secara jujur saya tak buat lagi lah sebab bila bersendirian ni dia tak kuat sangat lah bagi saya. Perlukan lagi pengulangan pembacaan untuk buat latihan tu secara konsisten. Okay, mungkin itu saja kot untuk penceritaan ataupun sinopsis ataupun isi kepada buku ni lah. So secara keseluruhannya tema ni memang berkenaan dengan kepimpinan wanita, kepimpinan dan fokusnya kepada kepimpinan wanita lah. Macam mana kita nak ajar kita untuk fokus kepada sesuatu perkara dan macam mana kita nak bentuk dan asah diri kita dengan perkara-perkara yang dikongsikan, antara macam prinsip tadi, ciri-ciri, teknik dan sebagainya. Itu juga. Kalau ada Amira ada soalan tu boleh diutarakan lah. Okey, baik. Jadi kita tengok dalam buku ni ada 5 bab yang memfokuskan kepada yang pertama kepimpinan, yang kedua ciri kepimpinan, yang ketiga gaya persuasif, keempat karisma kepimpinan, cara gaya Nabi dan yang keempat penampilan, yang kelima karisma kepimpinan. Jadi kalau kita lihat ada 5 ni, saya rasa nak kena cari dah ni buku ni sebab saya nak tahu sebab bila Kak Han nak cerita tadi bab yang kelima, Puan Hidayah cerita tentang karisma kepimpinan dengan membawakan hadis. Jadi itu sebaiknya lah rujukan kita adalah seharian kita nak buat sesuatu kita perlu ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang nak menguatkan kita sendiri. Okay, jadi Kak Ana ada contoh dari 5 bab tu secara ringkas. Boleh tak saya nak tahu sekarang apa bab ataupun part mana yang paling Kak Ana suka? Kalau mungkin tadi Kak Ana mention dia ada macam dia workbook kan, dia ada maklumat-maklumat yang kita kena isi selepas kita baca. Jadi antara 5 bab ni, bab mana yang paling Kak Ana suka? Okay, sebenarnya buku ni perkara pertama yang sangat tertarik adalah tajuk dia. Ni untuk saya lah, saya sebagai seorang guru, saya guru Al-Quran, bekerja di sebuah syarikat swasta dan sebenarnya saya dah lama tinggalkan kerja berorganisasi dalam lebih kurang setahun jugalah. Maknanya dulu pernah bekerja dalam organisasi di sebuah sekolah swasta
Kemudian disebabkan PKP bekerja sendiri, maknanya bekerja sendiri kita perseorangan kan, tidak ada organisasi, kita manage sendiri. Kemudian tahun lepas hujung tahun saya baru masuk dalam sebuah syarikat dan bekerja, maknanya ada organisasi lah, organisasi, dan di hujung tahun tu ditaklifkan kata apa satu tugasan. Masa itulah saya teruja untuk dapatkan buku ni, maknanya tahu buku ni daripada teaser lagi. Masa penulis-penulis ni, masa tu saya follow Puan Hidayah Jaafar tu, dia kongsikan teaser cover buku ni saja. Dan dia sebutlah sikit-sikit apa point dia, maka masa tu saya tertarik sebab tajuk dia tu memang rasa macam kena dengan kita kan. So perkara pertama yang paling saya suka adalah berkenaan dengan tajuk tu sendiri, iaitu penulis ataupun penulis ini menggunakan perkataan kod. Bila kita sebut pasal kod ni, kita terbayang mungkin number ke, ataupun kalau kita sekarang suka guna akronim kan, apa-apa benda mesti nak ada akronim, A tu apa, B tu apa, C tu apa, sebab dia mudah nak ingat. Okay, kalau dalam buku ni dia tidak dia tak keluarkan secara khusus lagi kod pertama apa, kod kedua apa, tak. Tapi bila kita baca keseluruhan ni baru kita nampak, oh rupanya di setiap bab tu dia ada kod tersendiri yang bercerita tentang kepimpinan untuk perempuan. Okay, pertama saya ambil satu ni. Ni adalah kata apa yang saya ambil based on kefahaman atau pembacaan saya lah. Mungkin pembaca lain akan jumpa kod yang berbeza kan, mungkin ada pembacaan akan jumpa kod yang berbeza. Okay, kod pertama adalah victor mentality, iaitu mentality juara. Yang ni ada dalam dalam bab pertama. Walaupun tajuk tu sikit je disentuh, tapi tajuk tu paling capture saya. Maknanya bila diguna word victor mentality, macam mana nak bina mentality sebagai seorang juara ataupun sebagai seorang pemimpin, ataupun kita nak jadi mentality mangsa. Sebab perempuan ni dia kaya dengan emosi kan. Yang mana kalau saya bocorkan sikit lah cerita yang Puan Sahidi cerita ni adalah berkenaan pengalaman beliau didiskriminasi ketika sekolah rendah. Dia pindah sekolah daripada daripada satu negeri ke negeri lain. Saya tak nak sebutlah negeri mana, boleh baca sendiri dalam buku. Dia diskriminasi sebab satu, cara percakapan ataupun bahasa percakapan. Kedua, pakaian. Yang ketiga, warna kulit. Maknanya benda tu menjadi satu satu cabaran lah untuk dia, menyebabkan dia tak dapat kawan dan sebagainya. Maka dia balik mengadu kepada ibunya, dan ibunya lah bentuk macam mana untuk dia menjadi victor mentality ataupun mentality sebagai seorang juara. Kalaulah budak-budak zaman sekarang ataupun ada setengah-setengah budak yang pasif ataupun introvert ni, dia akan rasa macam down, sedih kan. Sebab tu kita berlaku nampak banyak masalah kemurungan kan. Ada yang tak bagi tahu pada parent, dibuli ke dan sebagainya. Boleh menjadi mentality seorang mangsa. Dan benda tu bahayanya boleh bawa sampai kepada besar nanti lah, bila dia membesar macam mana cara pembesaran dia ataupun pemikiran dia lah. So victor mentality ni satu perkataan yang capture saya lah untuk antara poin penting yang perlu ada pada seorang perempuan. Dia kena ada minda juara tu. Okay, yang kedua, kod kedua adalah daripada bab 2, iaitu credibility dan karisma tadi. Yang saya sebut ada dua benda tadi kan. Itu benda yang paling penting lah, iaitu credibility dan karisma. Sebab credibility dan karisma ni lah yang selalu buat golongan perempuan ni dipandang rendah kan. Dipandang rendah sama ada, maaf saya cakap lah, kadang-kadang orang lelaki kan pandang rendah pada credibility seorang perempuan, kata perempuan ni lemah, betul ke mampu buat, perempuan ni banyak emosi dan sebagainya. Ini biasa pemikiran-pemikiran ataupun perkara yang berlaku. Okay. Yang ketiga adalah iaitu bahasa persuasif tadi. Bahasa persuasif ni macam mana gaya memujuk. Bukan gaya memujuk untuk menggoda. Maknanya penggunaan-penggunaan yang kod bahasa persuasif ni bagi saya sangat luas lah. Maknanya penggunaan ayat yang sesuai. Sebab saya kata kod persuasif ni satu kod yang menarik. Sebab bila saya baca bab 3 ni, rasa sangat kena dengan diri. Sebab ayat-ayat tu, kita ingatkan ayat tu macam bagus untuk digunakan, tetapi rupanya sebaliknya. Dia ada nyatakanlah kenapa dan sebagainya kan. Okay, kod yang keempat adalah 3V dan 6 nilai partnership tadi. Itu kod yang daripada bab keempat tentang penampilan. 3V tadi, verbal, visual, vocal dan verbal. Kemudian nilai partnership tadi. Dan last sekali adalah kod pimpin gaya Nabi.
Ini bab yang kelima lah. So ini adalah kod-kod yang saya keluarkan. Sebenarnya saya keluarkan pun daripada tajuk-tajuk lah, cuma bila kita keluarkan kod-kod ni kita nampak. Kalau macam kata buku ni ada dalam bentuk dalam bentuk digital, bila kita klik dekat 5 kod utama ni akan keluar berkenaan tersebut kan. Senang kita nak cari. Tu antara perkara pertama lah yang sangat menarik perhatian saya, yang paling saya suka. Okay, yang kedua adalah penggunaan istilah perempuan pada tajuk. Kenapa tak guna wanita? Biasanya banyak buku-buku di Malaysia ni banyak guna perkataan wanita kan, dan kita pun selalu guna perkataan wanita. Saya dulu masa mula-mula baca buku ni, kata apa, seronok sangat nak share dengan orang kan, selalu sebut kod kepimpinan wanita, kod kepimpinan wanita. Tapi saya cubalah kaji apa perbezaan di antara perkataan perempuan dan juga wanita. Kalau tengok dalam kamus Dewan, maksud dia sama, sinonim lah, maknanya tidak ada perbezaan. Perempuan ni lawan kepada lelaki, wanita pun lawan kepada lelaki. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau perasan, penulis-penulis Indonesia selalu gunakan perkataan perempuan. Contohnya kita nampak pada Buya Hamka sendiri kan, ada satu buku beliau yang ditulis adalah Buya Hamka berbicara tentang perempuan, bukan tentang wanita. Even dalam tafsir-tafsir yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebab kita tahu Indonesia ni terkenal dengan mereka terjemahkan kitab-kitab Arab kan. Dalam tafsir contohnya saya selalu rujuk tafsir Munir ataupun tafsir Ibn Katsir, digunakan perkataan perempuan untuk tafsiran kepada nisa. Kan, maknanya tak guna perkataan wanita, maknanya perempuan-perempuan. Kalau tengok ada satu buku yang Ustaz Syahari tulis pun, perempuan yang baik-baik dalam Al-Quran kan, tak tulis perkataan wanita. Okay, dia ada beza sikit lah. Kalau dalam Indonesia terjemahan dia ada dua, iaitu perempuan ni lebih umum, maknanya lebih meluas maksud dia. Dalam perempuan tu termasuk sekali yang dewasa, yang kanak-kanak. Tapi wanita ni dia maksud dia lebih, kata apa, lebih konteks yang lebih kecil ataupun lebih khas. Sebab dia berasal daripada perkataan Sanskrit. Bahasa Sanskrit bermaksud cinta ataupun kata apa, yang menarik lah, yang menarik kan. Okay. Bahkan sebenarnya maknanya dalam kamus bahasa Melayu kita ni, dia masih samakan perkataan wanita dan perempuan. Tapi yang menariknya saya terjumpa satu kertas kerja yang dibuat oleh tim Dewan Bahasa Pustaka juga, berkenaan dengan ada beza antara maksud perempuan dan juga wanita. Nanti kalau sempat saya sharekan lah dia punya link kertas kerja tersebut, boleh baca lah, dia banyak berkait dengan bahasa. Tapi secara kesimpulannya, wanita itu lebih kecil maksudnya berbanding dengan perempuan. Maknanya perempuan ni lebih luas lah. Kalau wanita ni banyak guna dalam profession, dalam kita nak cerita pasal kerjaya dan sebagainya lah. Okay, dia ada tiga ke empat, ada empat sebenarnya. Okay, yang seterusnya yang menarik pada saya adalah pertamanya buku ni, kalau kita tengok secara tajuk tu, buku ni nak ajar perempuan ke depan sangat ke? Buku ni nak ajar perempuan ni jadi lebih ke depan dari lelaki ke? Tak. Dalam buku ni menariknya, dalam mukaddimah dia ataupun page yang awal-awal lah, ada disebutkan satu wording, buku ini ditujukan untuk semua perempuan di seluruh dunia untuk memperkasakan peranan perempuan sebagai sayap penting dalam pembangunan negara bangsa, tidak kira di mana pun mereka berada atau setinggi mana tahap sosial mereka. Dan di hujung tu ditutup ayat tu tanpa menindakkan peranan lelaki. Maksudnya ada batasan kita. Kita dalam memimpin, wanita ni boleh, tapi kita ada batasan syariat kita, sebab kat sini kita nampak dah highlightkan tanpa menindakkan peranan lelaki. Ini bagi saya walaupun nampak ayat kat sini adalah biasa je, tapi bila disebut tanpa menindakkan peranan lelaki, maknanya wanita ni dia kena sama, maksud saya dia kena saling melengkapi dengan peranan lelaki juga. Bukan kata wanita boleh dikari tanpa panduan daripada lelaki, sebab even dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut lelaki dengan wanita ni peranan dia sama. Kalau tengok dalam surah At-Taubah, ayat 71 dengan 72 menunjukkan bahawa peranan wanita dengan lelaki ni sama untuk amar makruf nahi munkar, untuk berdakwah. Maknanya tidak ada terkecuali. Cuma yang bezanya adalah macam mana dari sudut, contoh kalau dalam keluarga, isteri tak bolehlah over ataupun melawan suami kan, tu tidaklah sampai macam tu sekali.
Jadi saya nampak buku ini dia tidak kata kita tak kata buku ni nak ajar wanita ni lawan lelaki, bukan. Tapi kita lebih kepada kita nak membina karismatik ataupun personality kita sebagai seorang pemimpin wanita yang tidak dipandang rendah lah, tidak dipandang rendah. Okay, apa lagi? Karya menarik. Ada 2 bab yang menarik iaitu bab 3 dan bab 4. Berkenaan dengan bahasa macam saya sebut tadi lah. Bila saya baca bab 3 ni tentang bahasa, rupanya banyak bahasa ataupun ayat yang kita guna tu tak tepat ataupun kurang tepat yang menyebabkan kita punya percakapan ataupun komunikasi kita tu tidak memberi pengaruh kepada orang. Orang tak nak dengar cakap kita. Okay. Yang last kali adalah, yang paling menarik juga adalah macam yang Amirah sebut tadi kan, moderator kita sebut, bab 5 tu, gaya kepimpinan Nabi. Yang itu yang kita nak contohi sebab tiada siapa lagi kita nak contohi melainkan daripada gaya kepimpinan Nabi kita sendiri. Kan? Nabi kita adalah ikutan yang terbaik, dan bab 5 ni sebenarnya tidak khusus kepada wanita sahaja. Maknanya menyeluruh, lelaki pun kena ikut, perempuan pun boleh ikut. Maknanya kita boleh gunakan teknik-teknik yang diajarkan ni untuk kita punya kepimpinan. Okay, itu juga yang menarik perhatian saya. Dan bagi saya bab yang saya sebut tadi tu sangat praktikal dengan saya sebagai seorang guru Al-Quran, yang sekarang ni saya berhadapan dengan mad'u saya lah. Dulu saya duduk dalam bi'ah yang golongan jadi guru tasmik kan, dengan budak-budak hafaz Quran, budak sekolah agama. Tapi sekarang ni saya lebih luas. Maksudnya kita berhadapan dengan mad'u kita yang mungkin bukan daripada latar belakang agama. Ada yang baru nak kenal bacaan Al-Quran. Ada yang anak-anak muda yang hidup dalam enjoy dunia hari ni kan. Ada yang baru nak back balik kepada kehidupan beragama. So itu adalah cabaran besar pada saya, yang saya memerlukanlah poin-poin ataupun perkara-perkara yang ada dalam buku ni yang boleh saya praktiskan untuk sepanjang saya berada dalam dunia pekerjaan tu sendirilah. Itu saja kot. Okey, baik. Terima kasih Kak Hana. Jadi kita tengok tadi banyak benda yang menarik lah. Yang poin paling penting yang menarik yang kita tengok buku lah, tengok kulit buku yang menarik ya. Okey, baik. Jadi seterusnya boleh Kak Hana kongsikan berkaitan, kalau dalam buku ni dia ada ceritakan beberapa bab kan. Dia apa berkaitan yang berdasarkan buku ni yang kita boleh bawa ke realiti kehidupan kita masa sekarang. Yang boleh kita selitkan lah, maksudnya yang kita menjadi dalam buku ni ada benda ni, jadi kita boleh jadikan panduan sebagai kita kita duduk dalam dunia yang serba canggih ni. Itu saja. Okay, soalan ni agak mencabarlah untuk saya jawab lah sebab saya pun baru terjun betul-betul dalam dunia yang mencabar. Bukan tak pernah pun, pengalaman kerja tu banyak, cuma mungkin suasana kita bekerja tu dalam suasana yang selesa kan, comfort zone, kita duduk dalam keluarga yang comfort zone. Kawan-kawan kita pun kawan-kawan yang baik-baik kan, maknanya kita punya mad'u tak ramai. Kalau kita terlibat dengan organisasi pun mungkin kita tidak menyeluruh sentuh ke lapangan ataupun tempat-tempat yang betul-betul memerlukan dakwah kan. Tapi hari ini dunia tanpa sepadan, kita boleh saksikanlah di media-media sosial apa yang berlaku pada masyarakat hari ini. Dan kita nampak di hujung-hujung zaman sekarang ni ramai wanita ni hidup berdikari. Berdikari sebab apa? Sebab ada yang kata bila berkenaan dengan isu rumah tangga, suami tak bekerja kan, suami ada yang tidak menjalankan tanggungjawab. Tengok banyak isu-isu penceraian, banyak isu peruntuhan rumah tangga, penderaan dan sebagainya, menyebabkan wanita tu bangkit, berkejaya. Sama ada dia bekerja di lapangan, di jabat ke ataupun di mana-mana tempat, ataupun bekerja daripada rumah. Jadi bila bekerja ataupun kita terlibat dengan sesuatu organisasi ni ataupun kita sendiri, kita perlu pimpin diri kita. Dan dalam nak memimpin organisasi luar ataupun kita bekerja di luar, kita perlu berkomunikasi dengan orang luar kan, mungkin daripada lain jantina, sama jantina dan sebagainya. Maka bagi saya perlu ada guideline ataupun perlu ada panduan lah macam mana cara kita bermuamalat secara berdepan dengan orang ataupun secara maya.
Dan buku ni bagi saya dia menyentuh lah dari sudut cara kita untuk memimpin, sama ada dalam bentuk kita berdepan ataupun melalui online, telefon ke, WhatsApp ke, message dan sebagainya. Macam saya sebut tadi lah, dia ada gaya kita bercakap, gaya kita punya body language, kan, gaya penampilan kita. Jadi perlukan guide ataupun panduan macam mana cara yang betul yang diajar oleh Nabi SAW, bagaimana yang diajar oleh Islam tu sendiri. Maknanya kena ada batas-batasnya. Sebab kita nampak banyak kerukuhan rumah tangga ni berlaku sebab cabaran sosial yang ada, kan, cabaran menyebabkan berlakunya masalah sosial, masalah moral, masalah akhlak, macam-macam kan kita dibentangkan dalam kata apa, dalam isu semasa hari ni. Jadi perlu ada guide lah, ada guide. Maka saya rasa buku ni bukan sekadar untuk memimpin organisasi secara yang kita nampak lah, seorang CEO ke, seorang pengerusi ke, tak, bukan itu saja. Tapi dalam diri seorang perempuan tu sendiri perlu ada perkara-perkara ataupun ciri-ciri yang dikongsikan dalam buku ini. Maknanya as a personal pun dan sebagai seorang Muslim pun kena ada, supaya kita akan macam cakap apa, kita boleh jadi orang yang berpengaruh, orang yang ada prinsip, orang yang bukan saja ikut telunjuk kan, tanpa ada ilmu. Jadi perlu kata apa, bolehlah kita gunakan panduan-panduan yang diberikan, sebab buku ni khusus kepada wanita, perempuan itu sendiri kan. Okay, selain daripada tu dia tidak tertakluklah kepada orang yang ada jawatan saja. Macam saya kata tadi, seorang isteri macam mana dia berperanan dalam mengurus rumah tangga. Perlu ada karismatik dia, perlu ada dia punya daya pengaruh dia untuk bukan pengaruh nak pujuk suami beli barang semata-mata, tapi macam mana dia boleh membantu agenda keluarga dia sendiri, kan. Maknanya bersama-sama lah, bukan lelaki sahaja fikir lelaki ni memang pemimpin, tapi kita tak boleh beratkan kepada lelaki semata-mata, sebab pembangunan rumah tangga tu dia terletak pada tanggungjawab suami dan isteri sendiri kan. Dan sebagai seorang ibu, macam kita tahu ibu ni adalah madrasah pertama anak-anak. Macam mana nak pengaruh anak-anak ni supaya boleh dengar cakap, apa bahasa yang sesuai, apa karisma yang perlu kita ada. Sebab kita nampak sekarang ni kadang-kadang ramai ibu-ibu mengadu, anak saya tak naklah mengaji dengan saya, susah nak mengaji dengan saya, susah nak belajar dengan saya kan. Memang banyak macam tu. Sebab saya guru Al-Quran personal kan, kita tahu ada yang kata memang tak nak mengaji dengan saya, susah nak dengar cakap, ataupun dengan saya baca main-main. Tu banyak. Maksudnya apa ciri-ciri yang perlu kita ada dalam diri untuk pengaruh anak-anak tu dekat sendiri dengan kita kan. Kemudian selain daripada tu, kalau macam kita tak ada organisasi, kita mungkin bisnes sendiri, kita mungkin sekadar dropship ke, ataupun kita just iklankan barang orang, tapi kita perlu ada juga pengaruh kita kan. Macam mana gaya bahasa kita, nak tarik pelanggan, kita layan pelanggan melalui message macam mana. Jadi perkara-perkara ini perlukan panduan lah. Kita memang saya pastilah kalau dalam dunia bisnes ni selalu di training, selalu dikongsikan macam mana ayat yang sesuai dan sebagainya kan. Cuma yang ni lebih berfokus lah bagi saya untuk latih diri sendiri, supaya kita boleh aplikasikan kepimpinan tu di semua peringkat tanpa mengira pangkat, sosial, agama. Dan buku ni juga kalau kita nampak adalah salah satu cabang dakwah lah, sebab boleh saya katakan menarik satu lagi buku ni adalah di setiap bab tu akan ada quote kata-kata daripada tokoh-tokoh, dan diambil juga daripada tokoh-tokoh barat, contoh macam Michelle Obama. Lepas tu ada lagi tokoh fashion sebab berkaitan penampilan kan. Maksudnya diambil juga daripada kata-kata mereka yang kita bukanlah beriman dengan kata-kata itu, tapi kita boleh jadikan sebagai satu inspirasi. Dan kata apa, diselitkan sebagai satu inspirasi, kata yang kita boleh ambil lah kan. So benda ni memang boleh dijadikan satu panduan lah untuk kita sendiri. So saya haraplah buku ni sebenarnya macam saya jadikan buku ni sebagai satu refreshment sebab ilmu kepimpinan semua orang dah ada. Kalau orang belajar kampus kan, dia belajar dengan ilmu kepimpinan yang masuk organisasi. Kalau orang yang ambil bidang ataupun mana-mana bidang pun, ilmu kepimpinan tu kita sentiasa didedahkan. Cuma saya anggap ini sebagai satu refreshment adalah mungkin kita dah tinggal lama, ataupun dunia hari ini perlukan cara yang berbeza sedikit pendekatan kan. So buku ni boleh dikatakan sebagai satu refreshment lah, satu kata apa, kita nak refresh balik ilmu-ilmu yang ada dan lebih fokus. Okay.
Itu saja kot untuk kata apa pengajaran ataupun perkara yang kita boleh ambil. Mungkin lain orang, lain cara dia ambil ibrah daripada buku ini. Tapi saya ambil daripada sudut bidang saya sendirilah, bidang saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang kata apa yang terlibat dalam organisasi yang lebih besar. Okay, itu saja. Wallahualam. Terima kasih Kak Ana. Jadi kita boleh tengoklah banyak benda yang kita boleh kaitkan dengan situasi kita sekarang sebenarnya. Kita tahu cabaran macam saya tertarik dengan apa yang Kak Ana sebut tadi. Ibu kena ada skill, kena ada ciri kepimpinan yang macam mana untuk pastikan anak-anak mau belajar dengan dia. Sebab saya juga seorang guru, jadi saya boleh kaitkanlah macam Kak Ana sebut tadi kan. Anak-anak dengan mak ayah dan mak kita, dengan anak-anak dengan ibu mereka main-main, tak mau baca. Tapi bila dengan guru, mereka mau duduk dan baca. Jadi nak tak nak sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita perempuan itu sendiri, kita kena ada juga ilmu kepimpinan nak didik anak kita. Nah, ilmu kepimpinan untuk orang sekeliling kita, bukan sekadar kita duduk jadi ketua baru nak ada ilmu kepimpinan, tapi ilmu kepimpinan dalam rumah tangga itu sendiri. Okey, jadi mungkin soalan yang sebelum terakhir lah Kak Ana lah, sebelum terakhir. Mungkin Kak Ana boleh kongsikan mungkin ada kritikan ataupun cadangan lah untuk buku ni sendiri. Maksudnya mungkin ada nak kena tambah. Tak cukup ni 5 bab kena tambah lagi sebab kita nak lagi panduan untuk perempuan itu sendiri. Silakan Kak Ana. Okay. Sebenarnya tak layak pun nak kritik buku sebab kita pun bukan penulis buku kan, dan kita pun taklah buat kajian. Bagi saya buku ni cukup dah dengan kata bab yang ada. Macam kalau nak cadang pun kita boleh mungkin terbitkan siri kedua. Siri kedua dengan kata poin yang lebih lain sikit ataupun poin-poin tambahan lah yang boleh membantu dari sudut kepimpinan perempuan tu sendiri. Poin yang ada tu sebab kalau tengok kan ciri-ciri kepimpinan yang ada dalam ni, dia ada keluarkan dari sudut daya pengaruh yang berkait dengan credibility, dengan dengan karisma. So mungkin ada ciri-ciri kepimpinan lain yang boleh dikembangkan lagi, boleh buat siri kedua lah, cadangan kepada penulis. Kemudian yang lain adalah sikitlah kot berkenaan dengan maklumat berkenaan dengan hadis lah, berkenaan dengan hadis. Dalam ni memang sebab saya ikuti kan Puan Hidayah Jaafar ni, jadi saya percayalah dari sudut kewibawaan beliau mengambil hadis-hadis untuk dikongsikan teknik dan sebagainya. Dan disebutkan juga dalam buku ni hadis-hadis yang diambil adalah hadis yang autentik. Cumanya tidak dinyatakan sumber lah, maknanya ada disebut sekadar riwayat Imam Tirmizi, Imam Bukhari. Lebih tepatnya adalah diletakkan nombor hadis mungkin ataupun nombor kitab. Biasa kalau kita tengok paling ringkas pun ada nombor hadis ataupun nombor kitab. Sebabnya kenapa? Contohnya saya ambil tajuk yang berkenaan dengan 6 premiership tadi, 6 personality daripada Nabi SAW yang disebut oleh Khadijah Khuwailid ketika baginda balik daripada menerima wahyu. Okay, dalam buku ni penulis dia hanya meletakkan terjemahan, maknanya tidak ada teks hadis dalam bahasa Arab lah. Okay, tu saya faham lah mungkin dia untuk mengurangkan dari sudut mudahkan orang nak baca dan juga mengurangkan surat ke Allah Alam lah kan. Tetapi bila saya cek, saya sambil lah kan, sambil tu cari hadis ni, saya cuba cari hadis yang berkenaan. Kalau dalam hadis yang disebut kat sini ada 6 ciri. Tapi bila saya baca hadis yang mungkin satu riwayat ni, sebab dia banyak riwayat kan hadis yang berkenaan dengan wahyu ni, saya jumpa 5 poin saja. Saya tak jumpa poin yang ke-6. Tu antaranya lah. Jadi mungkin dia ambil riwayat lain. Tapi adalah lebih baik bila kita nakal ataupun kita ambil sesuatu sumber hadis tu, kita nyatakan perawi di siapa. Sebab akhir zaman ni banyak sangat cubaan-cubaan untuk menggunakan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tak tepat kan. Jadi saya sebagai orang yang belajar bidang Quran hadis ni saya sangat particular lah bab-bab ni. Sebab tu kalau macam nak memilih buku pun, bila saya baca buku ni, tu antara kelemahan yang saya nampak lah kan. Kemudian kalau tengok pada hadis yang bab yang kelima, iaitu tentang gaya kepimpinan Nabi pun, penulis meletakkan teks hadis yang terjemahan. Tapi disebutlah belakang tu imam apa yang riwayatkan, cuma tidak didetailkan sumber. Even nota kaki pun tak disebutlah
ataupun rujukan rujukan belakang pun tak ada. Mungkin sebab saya ni orangnya akademik sikit kot. Jadi penulisan tu agak particular lah kan. Kita kalau kita tengok buku-buku penulisan pun saya lebih suka baca buku yang ada sumber-sumber yang kita boleh rujuk kan. Maknanya sumber primer, sumber sekunder dia, supaya apa yang kita baca tu, kita kalau boleh kita nak dapatkan ilmu yang sahih. Kita tak nak dapat ilmu sembarangan, tak tahu sumber dan sebagainya. Sebab dengan ilmu, pengamalan ilmu yang sahih ni lah adalah sebenarnya daripada hasil daripada kata apa, kita nak beramal dengan ilmu yang betul kan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Macam kalau tengok yang dipilih adalah berkenaan dengan gaya kepimpinan Nabi. Of course kita nak gaya kepimpinan yang betul, cerita yang betul, bukan cerita yang direka-reka. Sebab sekarang ni banyak sangat kadang-kadang cerita yang kata apa, kalau kata cerita tu bukan daripada riwayat Nabi, sebutlah daripada siapa-siapa, ulama ke apa dan sebagainya kan. Kalau kita tak sebutkan dia punya sumber tu, boleh jadi satu pendustaan ke atas Nabi kan. Nak kata Nabi bersebut, siapa yang berdusta ke atas aku, maka mereka tergolong dalam ahli neraka kan. Jadi adalah baik macam kalau kita kata kita ada takhrij lah. Kalau sebut dalam ilmu hadis ni, takhrijkan hadis yang dikeluarkan. Mungkin perlu ada tim ataupun siapa-siapa lah yang ada kewibawaan untuk keluarkan hadis-hadis yang berkenaan. Even dalam kata apa, kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi kan, ada kata apa, akademik asatizah ataupun golongan ilmuwan yang takhrijkan hadis-hadis yang dikeluarkan. Bukan kita kata kita nak menidakkan kewibawaan Imam Nawawi, tapi sebab dunia akhir zaman ni orang boleh kata apa, takut orang ambil hadis-hadis tersebut pun orang salah gunakan kan. Orang-orang yang tidak ada kepakaran ataupun ilmu boleh salah tafsir dan sebagainya. Itu antaranya lah yang saya mampu untuk kritik lah. Tapi sebenarnya kalau setakat saya baca ni, cerita-cerita ni pernahlah saya dengar daripada para asatizah jugalah. Maknanya kalau boleh dilengkapkan dengan takhrij itu adalah lebih baik lah. Adalah lebih baik kan. Even dalam buku Hamka pun ada ditakhrijkan hadis-hadis. Kalau tengok buku-buku Hamka yang lama ni banyak ditulis semula kan, maka dikeluarkan hadis yang disebutkan hadis tu daripada sumber yang mana. Bagi saya itu adalah satu kata apa, satu penambahbaikan lah kalau dalam disiplin ilmu kan. Sekurang-kurangnya orang yang berilmu boleh bantu mereka yang tidak tahu. Dan satu lagi mungkin juga boleh letak juga teks hadis tu, kalau kata tak boleh nak letak dalam ni, sekarang ni saya pernah jumpa satu buku yang ada macam kata apa, scan QR code tu kan. Kalau kita scan kan tu boleh keluar dekat online hadis tu dalam bentuk apa dan sebagainya. Sebab kita sekarang ni banyak apps kan, banyak yang ni. So benda tu boleh membantulah sama ada kalau pembacanya Muslim, mereka akan lebih tahu, oh ini teks Nabi, ini hadis Nabi. Mereka belajar juga kan. Dan kalau orang yang non-Muslim, mungkin itu salah satu cara untuk mereka kenal, oh ini adalah kata-kata Nabi kan. Sebab dia adalah salah satu usaha dakwah juga kan. Itu pada pandangan saya lah, pandangan saya. Mungkin pembaca-pembaca lain yang ada pandangan lain dari sudut bidang masing-masing kan, kepakaran masing-masing, boleh kata apa, kita boleh tambah baik lagi lah buku yang ada. Itu sahaja. Okay, terima kasih. Jadi betul lah, kita nak membaca, kita kena pastikan sumber kita baca tu supaya kita punya kefahaman tu tak lari. Jadi itu mungkin penambahbaikan lah untuk penulis tu sendiri. Kalau penulis ada dengan kita, maksudnya itu penambahbaikan yang boleh, yang dalam buku ni elok dah, tapi penambahbaikan. Jadi macam kita kata, kita buat program tu elok dah, tapi ada penambahbaikan untuk kita kena pasti untuk kita buat program akan datang. Tu peringkat kalau cikgu lah, contohnya kita buat program kita buat hari sukan contohnya. Bila kita buat hari sukan, kita buat kali pertama, kita akan nampak apa kelemahan, apa kekurangan yang kita perlu baiki. Itu sama juga lah konteks macam Kak Han nak cerita tadi, dalam buku ni tak ada nombor hadis dan sebagainya. Okay, jadi saya rasa kita dah di penghujung siaran. Jadi sebelum kita ke kesimpulan, mungkin kita akan rujuk soalan dulu. Okay, soalan, buku apakah yang perlu dibaca oleh, soalan daripada Atika Sudin. Buku apakah yang perlu dibaca oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan ilmu kepimpinan? Mungkin Kak Anak sendiri boleh bagi cadangan buku yang sesuai untuk dibaca. Sebab kita tahu banyak sangat buku-buku yang ada di
kedai-kedai buku keluaran beza. Mungkin anak tu cadangan lah buku apa yang sesuai dibaca. Selain daripada buku ni lah, buku ni salah satunya Atikah wajib baca, Kod Kepimpinan Perempuan. Jadi mungkin Kak Ana ada cadangan buku-buku lain yang sesuai untuk dibaca. Saya ni sebenarnya tak layak jugalah nak sebut apa buku yang sesuai sebab sebenarnya dah lama tinggal buku-buku kepimpinan ni. Cuma kalau dalam buku ni ada dipetik satu daripada penulis barat yang mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pertama tu kan. Ada buku dia, penulis dia, The 100 A Ranking of the Most Influential Person in History. Yang mana buku ni ditulis oleh penulis barat Michelle H. Hart. Saya pun tak pernah baca lah juga. Cuma maknanya dalam buku-buku tu ada disebutkanlah siapa 100 pemimpin yang influence kan, yang influencer. Mungkin ada disebutkan ciri-ciri ataupun apa yang menyebabkan mereka ni menjadi influencer. Tu antaranya lah, antara yang saya rasa buku ni famous juga. Sebab saya jujurnya saya kurang sikit lah baca buku bahasa Inggeris ni. Ada baca tapi ambil masa sikit. Cuma bila penulis petik kata-kata daripada penulis buku The 100 ni, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History ni, bagi saya itu adalah satu rujukan buku pimpinan yang boleh kita ambil. Sebab dalam tu ada dinyatakan siapa influencer di kalangan pemimpin, mungkin ada dia punya apa yang menyebabkan mereka ni ada menjadi orang yang berpengaruh kan. Dan di antaranya disebut kat sini, choice di pertama dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana orang non-Muslim boleh mengiktiraf Nabi Muhammad yang Muslim itu sebagai seorang pemimpin yang paling berpengaruh. Situ pun kita boleh ambil dah sebenarnya. Dan kalau nak kata ni memang kepimpinan terbaik adalah Nabi Muhammad lah. Dan banyak sebenarnya kita tengok buku-buku kepimpinan para khulafa ar-rasyidin. Dan kalau kita tengok ada buku-buku tentang kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali kan, mana kepimpinan yang ada lah. Kalau berkenaan dengan ilmu kepimpinan lain adalah, kalau saya lah, kalau untuk permulaan ataupun sebab bila menjadi seorang pemimpin ni kena ada ilmu. Saya tertarik lah, saya antara peminat Ustaz Rizal juga. Antara buku yang saya baca adalah Siri yang Hilang tu kan. Ada 3 siri tu. Buku yang pertama, Seni Berfikir yang Hilang. Macam mana kita nampak seni berfikir yang hilang tu, dia ada guide, ada gariskan apa ilmu-ilmu yang kita perlu ada dalam diri. Bagi saya, seorang pemimpin tu bukanlah kata dia kena mahir semua. Tak, tapi sekurang-kurangnya dia ada gambaran ataupun pengetahuan tentang sesuatu ilmu itu sendiri. Maknanya dalam buku tu boleh tengoklah pembacaannya akan melahirkan pemikiran dan benda tu yang akan membentuk pemikiran seorang pemimpin itu sendiri. Even dalam buku ni pun juga antara perkara yang ditekankan adalah berkenaan dengan ilmu lah. Ilmu. Sebab ilmu itulah yang akan mempengaruhi kepercayaan orang. Akan tarik kepercayaan orang pada kita lah. Saudari Atikah, saya pun tak dapat nak bantu sangatlah bahan bacaan yang sesuai. Cuma banyak sangat. Cuma kalau nak cari yang lebih ni macam saya sebut tadi lah, 100 orang berpengaruh tu mungkin dalam tu ada lebih banyak lagi gaya-gaya kepimpinan yang sesuai untuk kita ambil kan. Harapnya membantulah, insyaAllah. Okay, baik, terima kasih Kak Anak. Jadi kita tahu sebab banyak betul lah, macam Ustazah Hafizah Musa pun ada buku-buku yang sesuai yang kita boleh bina kita punya ciri-ciri kepimpinan dalam diri itu sendiri. Jadi di penghujung siaran kita buku pada pagi ni, mungkin Kak Anak boleh bagi kesimpulan lah berkaitan dengan buku kita sendiri dan juga perbincangan kita pada pagi ini. Kesimpulannya adalah pada pandangan saya lah, buku ini sangat menarik untuk kita dalami dan fahami sebab secara khususnya memang ditujukan kepada perempuan dan orang kata memang penulis ke penjual buku pun kata wajib baca bagi seorang perempuan, siapa-siapa pun. Yang anak hadiahkanlah pada ibu kan, yang ibu mungkin boleh ajar anak-anak yang perempuan yang masih kecil. Nak kata buku ni sangat bermanfaat untuk semua peringkat dan
buku ni juga perlu dibaca oleh kaum lelaki. Untuk kaum lelaki sebab kata apa, nak memahami ataupun dalam organisasi tu mesti ada lelaki dan perempuan kan. Jadi antara satu psikologi nak memahami perempuan ni pun boleh baca buku ni lah. Macam mana nak fahami ataupun kita nak guide seorang perempuan tu untuk menjadi seorang leader ataupun seorang pemimpin. Dan dalam buku ni juga menyentuh tentang aspek sikap, tentang aspek kata apa, komunikasi. Itu perkara yang penting lah sebab sikap dan komunikasi ni itulah yang sangat mencabar ataupun berlaku kekurangan dalam dunia hari ni kan. Dari sudut komunikasi kita dah jarang berjumpa dengan orang. Kita banyak berkomunikasi melalui media masa, kita maya, WhatsApp, dalam mesej WhatsAppnya. Kadang-kadang cara tulis WhatsApp tu pun boleh memberi makna yang berbeza kan. Ada titik ke, tak ada titik ke, ada singkatan ke, perkataan penuh ke. Macam hari tu saya teringat tentang seorang pensyarah kan, tegur tentang adab, macam mana seorang pelajar berwhatsapp, bermesej dengan seorang guru kan. Nak tak nak memang kita tak boleh elak berkomunikasi secara maya, tapi bagaimana cara komunikasi yang betul, yang sesuai kan. Kemudian dan yang paling penting adalah sebagai seorang Muslim lah, seorang Muslim, yang kita tengok buku ni bersumberkan daripada sumber yang kedua iaitu hadis Nabi SAW, yang mungkin satu kelainan lah bagi saya, satu kelainan yang kita nampak didedahkan tentang gaya kepimpinan Nabi SAW yang kita boleh ambil direct. Dan sebenarnya untuk gaya kepimpinan Nabi ni sebenarnya banyak jadi refleksi pada diri saya lah sebagai seorang guru yang pernah berada dalam dunia pendidikan, walaupun hanya sebagai guru part time lah masa tu, guru part time. Tapi dalam 6 tahun tu bila saya baca pada bab yang kelima tu, rupanya benda tu menjadi refleksi pada diri saya lah. Kan kita boleh nampak, oh kenapa jadi macam ni, rupanya sebab ni, sebab ni. Jadi benda ni boleh menjadi satu muhasabah lah untuk kita tambah baik cara kita ataupun cara komunikasi kita, cara kita bereaksi kepada pelajar, cara kita bercakap dengan mereka, cara kita berinteraksi dan sebagainya lah. So tu bagi saya memang memberi satu kesan lah kepada diri yang membaca sendiri kan. Dan kita nampak tugas kepimpinan ni bukan terletak pada lelaki semata-mata. Walaupun kita kata lelaki ni ada konon-konon ada kuasa veto lah, tapi tidaklah sebenarnya kan. Perempuan pun memainkan peranan dalam membantu lelaki dalam kepimpinan. Sebab macam saya pun tertarik sempat dengar sekejap perkongsian daripada YB Dr. Zailah kan. Macam mana kita nampak karismatik dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ibu tu, nak kata Masya Allah. Ada mungkin katanya bagaimana beliau mencontohi kan, gaya pendidikan Nabi sendiri pada anak-anak dan sebagainya. Itu pun salah satu cara. Sebab tu kena ada wanita ni, kena ada ilmu, kena ada kewibawaan tu sendiri kan. Sebab di situlah suami boleh bagi kepercayaan kepada isteri untuk buat lebih lagi daripada apa yang sepatutnya, mengikut kemampuan dan batasan yang sepatutnya lah. Itu sahaja kot. Diharapkan perkongsian saya pada hari ini boleh bantu golongan perempuan yang berada di mana-mana sekalipun untuk lebih kuat, lebih bersemangat. Sebab hari ini kita dapat saksikan kes-kes masalah kemurungan, masalah emosi, stres dan sebagainya dalam kalangan wanita pun banyak kan. Sebab kita banyak peringkat ibunya, isterinya, kerjaya dan sebagainya. So tekanan-tekanan yang berada di sekeliling kita ni boleh meruntuhkan diri kita sebagai seorang perempuan. Nak kata kalau wanita tu kita hanyut dengan masalah tersebut, benda ni akan bagi efek kepada anak-anak, kepada generasi dan sebagainya. Jadi kita sendirilah kena bina diri kita jadi wanita yang kuat. Sebab kita ni makhluk yang unik, yang mana kalau kita tengok zaman dulu bagaimana wanita ini rendah, betapa rendah martabatnya, dan Allah angkat martabat kita sebagai seorang wanita. Dalam Al-Quran banyak disebutkan adanya surah An-Nisa, surah berkenaan dengan wanita, surah khusus tentang hukum dalam surah An-Nur, hukum tentang wanita, cerita-cerita tentang tokoh-tokoh wanita yang sangat banyak dalam Al-Quran, tentang ibu Nabi Musa, tentang Maryam, tentang kakak Nabi Musa. Siapa lagi? Banyak kalau kita korek betul-betul dalam Al-Quran tu, bagaimana Allah angkat martabat wanita ni tinggi setinggi-tingginya. Tetapi sedihnya pada hari ini kita nampak wanita sendiri yang merendahkan martabat mereka kan, dengan berlakunya masalah sosial, masalah moral dan sebagainya. Maka
kita lah sama-sama kita ni saling memberi memberi kekuatan bagaimana kita berkongsi ilmu, kita berkongsi apa yang kita ada untuk lahirkan wanita yang hebat. Bukan hebat semata-mata sebab kita nak dapat nama tak, tapi hebat sebab kita adalah wanita yang Allah bagi kita ni istimewanya boleh kita melahirkan anak, mengandungkan anak, melahirkan anak, mendidik anak pun di tangan wanita tu sendiri kan. Lepas tu kita biasa dengan sebut tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia kan, insyaAllah. Tapi yang penting kena ingat kita ada batasan-batasan yang Islam gariskan. Nak buat tu boleh, tapi ada batasan syariat yang kita perlu ikut sebagaimana yang Allah gariskan. Itu saja, wallahu alam. Semoga memberi manfaat dah perkongsian pada hari ini. Itu saja. Baik, terima kasih Kak Hana atas perkongsian yang saya rasa cukup banyaklah hari ini kita tengok. Walaupun kita tak sempat baca buku tu lagi, kita dah dapat overview yang sangat luas berkaitan buku itu sendiri. Jadi sedikit kesimpulan daripada saya lah. Jadi kita kena membaca dan kita perlu tahu sumber, dan yang paling penting setiap individu, tak kira lelaki, perempuan, perlunya ada ilmu kepimpinan, sebab kepimpinan adalah bermula daripada dalam rumah sendiri. Mula dalam rumah, kemudian baru kita akan keluar di tempat kerja, dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi ilmu itu adalah satu benda yang besar. Ilmu tu tak akan pernah habis kalau kita tak ambil pun benda tu tak habis. Kalau kita ambil pun benda tu tak akan habis, sebab ilmu Allah itu sangatlah luas. Jadi sidang hadirin sekalian, kita dah di penghujung siaran Momen Buku siri ke-56 pada pagi ini. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton secara maya walau di mana anda berada, di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi saya juga ucapkan terima kasihlah kepada pihak Momen Buku atas kesudian memberi peluang kepada saya untuk bersama dengan panel hebat ini yang kita dapat berkongsi berkaitan dengan buku Kod Kepimpinan Perempuan. Itu sahaja untuk perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri-siri My Book Time yang akan datang. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.